Jika hutan gondol bukan puncanya, maka hujan luar biasa dilihat sebagai penyebab. Pakar sependapat tsunami puing di Telemong Bentong Pahang terjadi berikutan taburan hujan sebulan dalam 24 jam mencetuskan bencana banjir lumpur disertai sisa kayu hasil pembukaan tanah. Pakar juga yakin mana-mana rimbunan kanopi hutan sekalipun akan kalah dengan fenomena 100 tahun sekali itu. Ikuti kupasan wartawan Juliana Syarif. Siapakah bala ini? Terpotong rapi bagai ditebang. Pelangi selepas hujan yang diimpikan mangsa banjir tidak muncul. Mereka sebaliknya termenung melihat nasib Telemong yang dilanda tsunami puing. Kayu-kayan pelbagai saiz bersalut lumpur bergelimpangan. Ada yang menghentam hingga masuk ke rumah penduduk. Tapi keesokan hari saya masuk kampung saya, terkejut, memang terkejut. Semua sisa-sisa bala ada. Macam yang ketua kampung kata, macam tsunami. Dia bukan sekadar banjir saja, dia seakan-akan tsunami. Dia buka semua hutan-hutan. Sama ada halam ke, itu kita tak tahu. Kita orang kampung kita tak tahu. Kenyataan mengejutkan. Jabatan Perhutanan Pahang 2 hari lalu membawa saya dan kru ke Telemong bagi melihat sendiri benarkah seperti apa yang dikata tiada pembalakan di hutan simpan Lentang dan sekitarnya. Cerapan drone dikendalikan juru kamera Abdul Rahman Kushairi memaparkan adanya penerokaan tanah yang kemudiannya dirujuk kepada yang pakar. Ada apa saya tahu perbalakan tu yang secara komersial dah tak ada. Kalau ada pun maknanya puing-puing kayu tu tinggalan lama lah. Lebih baik apabila hujan lebat dibawa oleh hakisan, dibawa oleh air boleh masuk ke sungai tu. Apa yang jawapan daripada pihak perhutanan pun dia kata yang impak yang utama adalah daripada boleh jadi, beli itu banyak teorinya, boleh jadi ada pembersihan tanah untuk pertanian. Hutan juga ada batasnya. Kata pakar, storan kanopi dan tanah hanya mampu menampung maksimum 60 mm ketika musim kering. Namun, apabila hujan lebat, akan berlaku aliran air sap permukaan antara lapisan tanah dan batuan. Ini menyebabkan tanah di permukaan curam, kurang cengkaman dan mudah tergelincir lalu membawa bersama pokok. Namun tangisan alam 18 Disember lalu luar biasa impaknya. Kalau kita sebut hujan yang melampau, umpamanya baru ni 300 mm dalam masa 24 jam. Maknanya, lebihan itu dia akan menjadi air banjir. Jadi, kalau kita sebut, kalau dalam keadaan natural pun sebenarnya hutan ada limitasi. Maknanya kalau hujan itu melebihi paras yang sangat tinggi, banjir akan tetap berlaku. Jadi, bila kita melihat banjir besar ni, kita akan lihat dari segi banyak perkara. Tapi selalunya yang menjadikan banjir besar adalah hujan yang lebat, berpanjangan dan turun secara merata dalam tadahan tersebut. Menjadikan semakin luas tanah yang tergelincir, semakin banyak puing yang terdampar. Pun begitu, ahli akademik ini tidak menafikan peranan besar tumbuhan semula jadi ini sebagai struktur yang menyokong proses air larian bagi meminimumkan risiko banjir. Sifat Sungai Krau ini juga perlu diambil kira yang mana dari puncak tertinggi sekitar lebih 1000 meter mengalir di kawasan tanah rendah beralun dengan cerun landai yang turut membawa kepada limpahan air hingga menghanyutkan rumah penduduk terutama yang berada di rizab sungai. Di jambatan ini juga menyaksikan 5 maut manakala seorang lagi masih hilang. Mungkinkah akan ada senyuman sesudah tangisan 2022 seusai 2021? Persoalan yang ditimbulkan dari mana datangnya puing-puing kayu ini termasuk bala ini? Jawapan yang diterima hasil pemeriksaan pihak berkuasa, ia dihanyutkan banjir juga kepala air dari sungai berdekatan hinggalah ke Telemong ini. Dakwaan mengatakan ini bukti pembalakan yang tidak terkawal di negeri ini.
jawapan yang diterima hasil pemeriksaan dan tinjauan udara yang dilakukan, tiada sebarang aktiviti pembalakan sama ada berlesen ataupun haram di hutan simpan Lentang. Jadi bagaimana? Untuk itu, ada pihak yang mendakwa untuk ditubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI agar siasatan yang lebih terperinci dan telus dapat dijalankan. Juliana Syarin, Bentong Pahang, TV3.